Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya Muhammad Iskandar bin Razak, nombor kad pelajar 2022696238. So pada hari ini saya akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan perdagangan dalam talian, iaitu berkhususkan forex, bitcoin dan juga pelaburan emas. So untuk pendahuluannya, sejak zaman dahulu manusia telah melakukan perdagangan dengan sekelilingnya untuk berbagai alasan serta dengan cara sistem bata. So seterusnya pada perdagangan secara fizikal ataupun secara sistem bata ini memiliki banyak kelemahan. Hal ini demikian kerana terdapat banyak kelemahan yang terdapat pada sistem perdagangan secara fizikal ini. So sebagai alternatif, perdagangan talian telah diwujudkan seperti contoh forex, bitcoin dan juga pelaburan emas. Terdapat kebaikan dan juga keburukan dalam penggunaan perdagangan dalam talian. So seterusnya ialah tentang latar belakang forex, bitcoin dan juga emas yang dikhususkan dalam tajuk pembincangan pada hari ini. So latar belakang forex ialah forex bermaksud pertukaran asing ataupun foreignisation atau forex berlaku bila satu mata wang ditukar kepada mata wang yang lain, yang merupakan satu jenis perdagangan dapat transaksi aktiviti jual beli mata wang antara negara yang menyebabkan pasar-pasar mata wang utama di dunia selama yang berlangsung secara berpanjang berterusan. Mata wang dia terbagi kepada dua, iaitu utama dan kecil, seperti contoh euro dan juga USD. Keuntungan boleh mencapai sehingga 100% dalam masa beberapa hari. Akibat pergerakan cepat tersebut diharapkan forex juga berisiko tinggi untuk rugi apabila anda tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. So seterusnya mengenai dengan latar belakang Bitcoin. Bitcoin ini pula merupakan wang elektronik yang dicipta pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perisian sumber terbuka yang dirancang oleh beliau, dan juga menggunakan rangkaian peer-to-peer tanpa simpanan terpusat atau petak bitunggal, di mana Jabatan Kewangan Amerika Syarikat menyebut Bitcoin sebagai mata wang yang terdesentralisasi. Tidak seperti mata wang umumnya, Bitcoin tidak tergantung dengan mempunyai penerbit utama. Bitcoin menggunakan database yang didistribusikan dan merebak ke nodus dari sebuah rangkaian P2P ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk membekalkan fungsi-fungsi keselamatan asas seperti memastikan bahawa Bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang yang memilikinya dan tidak pernah boleh dilakukan lebih daripada satu kali. So yang terakhir sekali tentang latar belakang pelaburan emas. Dari kesemua logam berharga, emas adalah paling popular sebagai pelaburan. Para pelabur biasanya membeli emas sebagai pelindung nilai atau perlindungan selamat terhadap apa-apa krisis ekonomi, politik, sosial atau wang. Pertambahan hutang negara, kegagalan mata wang, inflasi, perang dan kekacauan sosial. Pasaran emas juga tertakluk pada spekulasi seperti mana komoditi lain, khususnya melalui kegunaan kontrak harapan dan terbitan. Secara piawai emas, peranan rizal emas dalam perbankan pusat, bungkai rendah emas dengan harga komoditi lain, dan penentuan harganya berbanding mata wang fiat sewaktu krisis kewangan 2007 hingga 2010 mencanangkan bahawa emas memiliki ciri-ciri menjadi sebuah mata wang. Assalamualaikum, saya Muhammad Alif Hakimi akan menerangkan tentang perspektif Islam berkenaan dengan isu forex, bitcoin dan pelaburan emas. Yang pertama, perspektif Islam terhadap forex. Setiap urus niaga yang memenuhi semua rukun dan syarat jual beli dianggap sah dari perspektif syarak. Forex adalah aktiviti perdagangan yang melibatkan mata wang dan dikenali sebagai al-saf dalam fiqh muamalat. Oleh itu, terdapat rukun dan syarat khusus yang perlu dipenuhi agar bai al-saf dianggap sah dan diterima di sisi syarak. Bai al-saf merupakan transaksi jual beli barang dari jenis ribawi yang melibatkan ilah riba, iaitu mata wang. Oleh itu, jual beli barang yang melibatkan unsur riba dianggap sah dan dibenarkan oleh syarak setelah memenuhi 4 syarat, iaitu transaksi jual beli terdiri dari barang yang serupa, berlangsung secara serta-merta, transaksi jual beli terjadi dalam majlis akad dan akad tersebut bersifat muktamad. Prinsip ini diberikan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah ibni Al-Samit, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, tukarlah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma, garam dengan garam dengan sama kuantiti, dan tangan dengan tangan. Apabila berlainan jenis, maka tukarlah mengikut yang kamu suka apabila ia dilakukan dengan tangan. Selain itu, transaksi ini harus bersifat takabut, yang bermakna jual beli dapat diselat terus dengan serta-merta dan tidak boleh ditangguh atau dipercepatkan. Yang kedua, perspektif Islam terhadap Bitcoin. Prinsip asas dalam muamalat mengikut prinsip syariat Islam adalah harus kecuali ada dalil yang melarangnya. Pandangan ulama terhadap mata wang kripto berbeza-beza, di mana sebahagian mengharuskan dan sebahagian melarang penggunaannya. Zulkifli Muhammad, bekas mufti wilayah Persekutuan, mengeluarkan fatwa bahawa Bitcoin tidak memenuhi ciri-ciri mata wang Islam dan dapat memberikan impak negatif kepada ekonomi negara. Walau bagaimanapun, fatwa ini dapat berubah jika struktur aplikasi Bitcoin ditingkatkan dari segi keselamatan, kawalan, pengeluaran dan kestabilan nilai. Majlis Tinggi Hal Ehwal Agama Turki juga mengeluarkan fatwa mengatakan bahawa mata wang kripto tidak memenuhi kriteria mata wang, iaitu perlu dikawal oleh kerajaan atau bank pusat
atau mempunyai nilai intrinsikik seperti emas dan perak. Oleh itu, mata wang kripto dianggap tidak patuh syariah dan tidak terikat pada peraturan berkaitan mata wang. Ali Muhyi Al-Din Al-Qaradagi juga mengatakan bahawa mata wang kripto bukan mata wang atau aset kerana ia tidak mewakili aset sebenar dan tidak digunakan oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, dia menyatakan bahawa mata wang kripto boleh dianggap sebagai mata wang untuk sebuah negara jika diterima dan dikawal oleh kerajaan serta dianggap sah dari segi undang-undang dan ekonomi. Yang terakhir, perspektif Islam terhadap pelaburan emas. Pelaburan emas semakin mendapat populariti dalam kalangan masyarakat kebelakangan ini. Berbagai entiti seperti institusi perbankan, syarikat jualan emas dan pengurus dana menawarkan produk pelaburan emas. Mengamati situasi ini, timbul persoalan sejauh mana pelaburan emas dibenarkan menurut prinsip syariah dan apakah ia memenuhi syarat-syarat syarak. Isu ini memerlukan kajian mendalam dari perspektif syariah. Jika dilihat dari sudut pandang semasa, emas sering dijadikan komoditi dalam perniagaan untuk mencapai keuntungan. Ini berbeza dengan amalan pada zaman dahulu, di mana emas digunakan sebagai mata wang untuk perurusan dalam perniagaan. Secara umumnya, Islam tidak mengharamkan jual beli yang melibatkan emas sebagai komoditi selagi transaksi tersebut tidak melibatkan unsur riba. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi, yang mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berkaitan dengan pelaburan emas yang kini menjadi pilihan disebabkan potensi keuntungannya. Perlu diperhatikan bahawa pelaburan ini harus mematuhi parameter dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Mengingat Islam menganggap emas dan perak sebagai item ribawi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafiq Aiman bin Iraman. Nombor kad pada saya 202887872. Saya akan berceritakan makasih syariah dan hukum fiqh berkaitan forex, bitcoin, pelaburan emas. Forex atau juga dikenali sebagai Forex Exchange Trading merupakan perdagangan pertukaran mata wang asing dengan cara membeli satu mata wang pada harga yang rendah dan menjualnya semula selepas ada memperoleh keuntungan. Secara mudahnya, ia adalah salah satu bentuk urus niaga yang melibatkan pertukaran pada mata wang yang lain. Mata wang moden adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan digunakan tujuan beli pada masa kini. Hukumnya adalah sama seperti emas dan perak. Hal yang demikian kerana mata wang berkongsi sifat yang sama dengan emas dan perak, iaitu kesemuanya mempunyai nilai. Al-Khatib Al-Shirbini menyebutkan bahawa ilah riba pada emas dan perak adalah kerana ia merupakan perkara yang mempunyai nilai secara umumnya. Ini seperti mana yang disahihkan oleh Imam Al-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Sebagai kesimpulannya, forex adalah haram dan harus dielakkan. Ini kerana tidak mengikuti perspektif syariah. Hukum fiqh bagi Bitcoin ialah, secara kesimpulannya, setelah menilai pandangan ulama dan sejarah Islam berkenaan Bitcoin, didapati mata wang ini tidak menepati ciri-ciri mata wang yang ditetapkan oleh perspektif syariah. Meskipun masyarakat umum boleh menerimanya sebagai mata wang, namun ketidakstabilan nilai ini mengundang pemudaratan kepada pengguna dewasa kelatan. Selain itu, ketiadaan badan berautoriti yang mengawal mata wang ini juga boleh mengundang pelbagai perkara negatif kepada sebuah negara. Berdasarkan pemerintah terhadap pada masa kini, Bitcoin lebih dilihat sebagai satu aset pelaburan yang ia tidak menepati tujuan asal penciptaan Bitcoin itu sendiri. Justru, tindakan menyekat penggunaan mata wang ini adalah wajar berdasarkan kepada kaedah Sad Al-Zarai, menutup jalan yang boleh membawa kemudaratan agar ia tidak berlega di kalangan masyarakat umum, sesuatu yang asalnya harus boleh dicegah apabila ia ternyata boleh membawa kemudaratan yang lebih besar. Akhir sekali, hukum pelaburan emas. Islam tidak melarang jual beli walaupun ia melibatkan emas sebagai aset sandaran. Namun, hukum dan syaratnya haruslah dipelajari serta dipatuhi oleh para pelabur, penjual serta pembeli kerana ia merupakan salah satu item ribawi. Ini kerana ada hadis yang menerangkan tentang syarat-syarat dengan item ribawi ada seperti berikut. Emas harus ditukar atau diniagakan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Hasilnya sama timbangan dan ditukarkan secara terus, dan sekiranya berlaku berlainan jenis, maka belilah kamu sebagai jenis sukai yang dilakukan oleh bentuk tunai. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas menerangkan syarat bagi jual beli atau tukaran melibatkan 6 item ribawi, iaitu emas, perak, gandum, bali, kurma dan garam. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Ustaz Farhad, Dermawan Farhad.